إلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام، ثم إلى حضرة والدينا ومشايخنا خصوصا إسماعيل منا خصوصا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لك الحمد وإليك المستكى وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Pertama sekali kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah masih memberikan kita ruang dan peluang untuk buat baik. Sebab buat baik ini semua orang mahu, tapi kekuatan buat baik itu kita tak ada. Fitrah manusia ni dia teringin buat baik. Ini fitrah manusia. Dia teringin sangat nak buat baik. Dia teringin sangat nak jadi baik. Tapi kita selalu dengar dan kita selalu berkata, aku tak kuat. Kita selalu dengar macam tu. Saya nak buat baik tapi saya tak kuat. Sebenarnya kita jangan lupa. Selalu kita lupa benda ni. Kita ada Allah. Tak ada siapa kuat dalam dunia ni. Cuma kita lupa yang kita ada Allah. Kita selalu kata, saya tahu, saya ada ilmu, saya nak buat baik. Tapi sering kita lupa yang kita ada Allah. Kita takkan mampu buat baik kalau Allah tak tolong. Kita takkan boleh buat baik kalau Allah tak tolong. Inilah yang selalu kita kena letak dalam hati kita. Aku ada Allah. Aku ada Allah. Aku ada Allah. Kalau aku sakit, kita kena cakap, aku ada Allah. Kalau kita ada masalah, kita kena cakap dalam diri kita, aku ada Allah. Kalau kita nak tinggal benda jahat, kita tak kuat. Tapi kita nak sangat berhenti dari buat jahat. Tapi kita tak mampu. Mulut kita buat jahat, telinga kita buat jahat, tangan kita buat jahat, kaki kita berjalan pada tempat jahat. Kita tak mampu berhenti. Seolah-olah ada satu dalam diri kita yang mendorong kita kepada perkara tersebut. Tapi kita jangan lupa, kita ada Allah. Kita nak buat baik, nak baca Quran, selalu tak jadi. Nak pegang tasbih berzikir, selalu terkandas. Nak bangun malam, puas kita kunci jam, tapi kita tak boleh nak bangun. Selalu kita cakap dengan diri kita, aku ada Allah. Kenapa? Di situlah ada harapan. Harapan itulah doa. Harapan itu adalah satu permintaan. Ya Allah, boleh tak kau berikan aku kebaikan? Ya Allah, boleh tak engkau tolong aku kuat untuk berhenti dari kejahatan? Maka inilah kekuatan kita.
Di mana kekuatan kita lagi, iaitu kita nak balik kampung. Sebab itu, kita kalau ada anak yang baik ini, dia selalu balik tengok mak ayah dia. Selalu balik kampung. Ini anak yang baik. Dia takkan lupa tanggungjawab dia untuk tengok mak ayah dia yang masih ada. Sebab, kenapa kau balik kampung? Sebab saya ada mak, saya ada ayah. Maka seorang ayah dan seorang mak, dia kata anak ni lah anak yang baik. Tuan-tuan, kita kena balik kampung. Kita kena usaha nak balik kampung. Mana kampung kita? Bukan sini. Kampung kita bukan Terengganu, bukan Kelantan, bukan Selangor, bukan Melaka. Kampung kita, nama dia Firdaus. Kampung kita, nama dia Jannatul Naim. Kampung kita namanya Makwah. Jadi berusaha untuk balik kampung. Siapa yang tunggu kita dekat kampung tu? Atuk kita. Nenek kita. Mana atuk kita? Sayyidina Adam. Mana nenek kita? Siti Hawa. Atuk kita tunggu kita kat sana. Nenek kita sedang tunggu kita kat sana. Jadi jadilah cucu yang baik. Jadilah hamba yang baik. Baru kita boleh balik kampung masing-masing. InsyaAllah. Sebab selalu kita berkata, nak masuk syurga susah. Bayarlah kesusahan itu. Bayar kesusahan itu dengan kesabaran. Sebab itu Allah pesan kepada kita, وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْا بِالصَّبْرِ. Jadi orang benar, kalau benar-benar nak balik kampung. Jadi orang sabar, kalau betul-betul nak balik kampung. InsyaAllah, nanti kita dapat duduk sekampung dengan datuk kita, dengan nenek kita, dengan kekasih-kekasih kita, dengan sekalian adik-beradik kita, ibu-ibu kita, dengan guru kita yang dahulu telah pergi tinggalan kita, yang menjadikan kita orang baik. Kalau guru kita tidak pimpin kita, kalau dia tak pernah tunjukkan kita, kita tak boleh jadi macam sekarang. Kalau guru kita tidak pimpin roh kita, bukan sekadar dia tunjukkan kita, bagi tahu pergi sana, pergi sini, pergi sana, pergi sini. Tetapi seorang guru, dia pimpin hati kita, dia pimpin roh kita. Dia tarik tangan kita dan dia bawa diri kita menuju kepada Allah. Kerana apa? Kerana kita nak duduk sekampung dengan mereka. Sebab itu, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seringlah minta dengan Allah supaya istiqamah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu. Saya selalu bercakap di dalam kuliah saya, bumi ini dah sakit. Dunia ini dah sakit. Bumi ini dah tenat. Dunia ini dah tenat. Dan dia tak mampu nak tanggung kezaliman dan kerosakan yang manusia buat di atas perutnya. Di atas perut bumi ini. Bumi ini setiap hari menangis melihat kejahatan dan kemaksiatan kita. Bumi ini melihat semuanya. Mereka menyaksikan kejahatan kita. Mereka menyaksikan kezaliman kita. Sebab itu, kata Aulia, bumi ini sentiasa menyeru anak Adam setiap hari. Tetapi kita tidak mendengarnya. Sebab itu, bumi dan dunia ini setiap hari menangis melihat kejahatan dan kemaksiatan kita. Maka, kita kena berusaha untuk jadi hamba yang diterima oleh Allah kembali. Sebab itu jangan lupa, Islam ni kan agama fitrah. Maka Allah suruh kita balik kepada fitrah kita. Fitrah kita ni adalah orang baik. Kita asalnya tak pandai nak berkelahi. Tak pandai
nak berdendam, tak pandai nak berdengki, tak pandai nak menyakiti. Ni fitrah kita. Fitrah kita cukup baik. Kalau nak tengok fitrah kita masa kita kecil dulu, itulah fitrah kita. Tapi tatkala kita mula diberi kekuatan, kita mula rasa kuat. Kita mula gah dengan kekuatan kita. Tatkala kita mula tahu, masa kita bodoh dulu, kita nak belajar dengan guru kita, iaitu ibu kita. Guru yang terawal dalam hidup kita adalah ibu dan ayah. Apa yang ayah kita ajar, kita ikut dulu, kita tak pandai lawan mereka. Apa yang ibu kita ajar, kita ikut dan kita tak pandai lawan mereka. Tapi setelah kita pandai, kita mula lawan ayah kita mula lawan ibu kita. Tuan-tuan yang masih ada ibu dan ayah, beruntunglah. Kerana kita masih ada tempat, ruang yang Allah berikan untuk kita mendapat keredaan Allah dan Rasul. Kerana redanya ayah dan ibu, itulah tempat redanya Allah dan Rasul. Tuan-tuan, hidup ni, kalau Allah tak reda, tak guna. Kalau Allah Ta'ala tak reda kita, ada dalam hadis Qudsi, Allah suruh kita cari dunia yang lain, alam yang lain. Kalau kau tak reda Allah ini sebagai Tuhan, kalau kita tak reda Islam ini agamanya, kalau kita tak nak ikut Islam, kita tak nak bertuhankan Allah, di mana lagi kita nak duduk selain daripada alam dunia yang Allah sediakan. Sebab itu, kita minta dengan Allah. Selalu cakap dengan Allah, Ya Allah, boleh tak engkau redakan aku ni? Ya Allah, boleh tak kau redakan hamba-Mu ini? Ya Allah, boleh tak kau redakan apa yang aku buat dalam hidup aku ini? Kita tak buat baik banyak. Kita tak buat baik banyak. Sembahyang sunat sikit. Sikit, semua sikit-sikit. Zikir sikit. Sikit, semua sikit. Tapi kita minta Allah redha. Cakap dengan Allah. Tuan-tuan, macam ni. Selalu mengadu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan malu nak mengadu dengan Tuhan. Jangan kita segan nak mengadu dengan Allah. Terus terang bercerita dengan Allah. Saya selalu buat macam tu dalam hidup saya. Ketika saya tak kuat, saya akan cakap dengan Allah. Ya Allah, aku macam ni, aku macam ni, aku macam ni. Boleh tak kau tolong aku? Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Ketika kita sakit, kita beritahu Allah, Ya Allah, kalaulah sakit ini menjadi kebaikan atas aku, bagi aku kekuatan. Dan jika sihat itu yang memberikan aku kebaikan, kurniakan kesihatan atasku. Sebab itu kadang-kadang anak-anak saya selalu tanya dengan saya, Ya, kenapa ya tak nak pergi hospital? Saya sakit bertahun-tahun, tuan-tuan. Tapi saya tak pergi hospital. Anak saya tanya dengan saya, Ya, kenapa ya tak nak pergi hospital? Satu jawapan saya, ketika sakit itu memberi kebaikan pada saya. Waktu saya sihat macam ni, saya suka lupa dia. Waktu saya sihat ni, saya suka tak ingat dia. Saya suka leka daripada dia. Saya lupa Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang tolong saya banyak perkara. Tuan-tuan, Allah ini terlalu banyak bantu kita. Bodoh kita ditolong. Sakit kita ditolong. Susah kita ditolong. Cuma kita lupa dia dan selalu kita tinggalkan dia. Ini masalah kita. Masalah kita, kita sering melupakan dan meninggalkan Allah. Kita sering tinggalkan dia, tuan-tuan. Tinggalkan. Selalu tinggalkan dia. Selalu tinggalkan dia. Bila kita nak datang dekat dia, bila kita ada masalah, bila kita sakit, susah, baru kita nak jumpa dia. Baru kita nak panggil nama dia. Tapi bila kita dah mula senang, tak ada masalah,
Kita mula tinggalkan dia sedikit demi sedikit, selangkah demi selangkah. Sebab itu, saya kadang-kadang bila sakit, saat saya sakit, saya selalu cakap dengan Allah, ya Allah, terima kasih. Kerana nikmat ini kau tak kurniakan pada orang lain, tapi kau berikan padaku. Dengan jalan inilah aku dapat untuk selalu jumpa engkau, untuk selalu sebut nama engkau, untuk selalu bercakap dengan engkau. Terima kasih ya Arhamar Rahimin. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, wasiat saya, janganlah kita berpaling daripada Allah. Jangan sekali-kali kita kalihkan dan kita kalihkan hati kita dan pandangan kita kepada Allah yang maha baik. Dan jangan sekali-kali kita tidak mempercayai dia. Percayalah Allah 100%. Jangan ragu langsung dengan dia. Kerana dia, Allah ini maha baik. Maha baik, maha lemah lembut. Tidak ada yang lebih lembut daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana dia yang bersifat dengan Ya Latif. Percayalah tuan-tuan. Dia yang bersifat dengan Ya Latif. Ya Latif. Sebab itu guru saya dulu dia pesan banyakkan zikir Ya Latif. Supaya engkau dapat merasakan kelembutan Allah. Supaya engkau dapat merasakan sifat lembutnya Allah atas engkau. Sehingga engkau boleh menjadi orang yang bersyukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala kasih atas engkau sebelum keluar engkau daripada dunia rezeki engkau. Sebelum kita keluar berada dalam dunia, dalam rahim lagi, Allah telah tentukan akan ketentuan rezeki kita. Dah ada dah tuan-tuan. Saya dah ada rezeki saya, tuan-tuan dah ada rezeki tuan-tuan. Allah telah takdirkan setiap makhluknya yang ada dalam muka bumi ini. Sebab itu, yang kita minta apa tuan-tuan? Bukan kita minta rezeki lagi, kerana rezeki itu telah ditakdirkan. Tapi kita minta berkat. Kita minta, ya Allah, rezeki yang kau takdirkan ini, jadikan takdir itu rezeki yang halal. Ya Allah, rezeki yang kau telah takdirkan padaku, tolonglah jadikan rezeki itu berkat, ya Allah. Kenapa kena minta berkat? Kena minta halal. Bila rezeki itu berkat, tuan-tuan, rezeki ini dapat menjadi asbab kita dekat dengan Allah. Tuan-tuan, macam ni. Siang tadi, kalau tak silap saya, ke malam tadi, saya bersembang bercakap dengan anak-anak angkat saya yang pakai kamera ni. Ya, yang ada kamera ni bukan media saya, media mereka. Mereka punya media sendiri. Saya tak ada satu media pun. Tak ada. Tuan-tuan cari, saya tak ada. Facebook ke, TikTok ke, tak ada. Saya tak nak penat. Dan Allah hantar mereka. Dan mereka yang memikul amanah itu. Apa yang saya bincangkan dan saya pesan pada mereka. Cantik tak hijrah? Yang kita baru sambut sebelum ni. Siapa Sayyidina Abu Bakar, siapa Sayyidina Osman, siapa Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Mereka ni orang ada pangkat masa di Mekah dulu. Mereka orang bangsawan, maknanya orang ada pangkat. Tuan-tuan, ketika berlakunya hijrah, mereka kena tinggalkan pangkat dunia mereka. Kalau Allah minta kita buktikan apa tanda engkau cinta aku. Dalam Quran sebutkan, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, kena ikut Muhammad. Nescaya engkau cinta Allah. Kalau engkau cinta Allah, buktikan
Kau kata kau sayang Allah, buktikan. Maka dengan mengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana perjalanan Sayyidina Muhammad waktu itu, Yasrib. Tapi kau kena tinggalkan pangkat duniamu. Kau kena lucutkan seluruh pangkat keduniaanmu. Allah ni zalim tak? Tak, tuan-tuan. Allah ganti dengan pangkat yang lebih besar. Bangsawan di kalangan pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang orang lain tidak memperolehi pangkat itu. Apa pangkatnya? Khulafa'ur Rasyidin. Apa pangkatnya? Sahabat yang paling hampir dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali, tuan-tuan. Kalau kau cintakan Allah, apa pengorbanan Sayyidina Ali? Nyawa dia. Ya Ali, boleh tak kau ganti tempat aku? Dan tempat itulah yang akan dituju oleh puak-puak kabilah panglima daripada kabilah-kabilah Quraisy untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi siapa yang tawar nyawa dia? Sayyidina Allah. Sayyidina Ali buktikan cintanya kepada Allah dengan mengikut arahan Sayyidina Rasul. Dia gantikan nyawanya. Ya Rasulullah, aku ganti tempat ni. Biar engkau selamat, tapi aku ganti dengan nyawa aku. Tuan-tuan, apa Sayyidina Ali dapat? Cuba tuan-tuan jawab, boleh tak? Sayyidina Ali dapat apa, tuan-tuan? Sayyidina Ali, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sayyidina Ali dapat Fatimah. Sayyidina Ali dapat Fatimah. Kau bagi nyawa kau untuk Allah, kau bagikan roh engkau untuk Allah, maka sebagai balasan dan ganjarannya, engkau daripada keluarga aku. Tuan, Fatimah Zahra ini anak Nabi. Ada apa bukti cinta kita pada Allah? Apa yang kita ikut Nabi? Tak nak, tuan-tuan. Abdurrahman bin Auf kaya kan waktu kat Mekah. Kau nak ikut Nabi, kau tinggal semua harta kau di Mekah. Allah zalim tak? Tak. Sayyidina Abdurrahman bin Auf semakin kaya sewaktu berada setelah mengikut Nabi hijrah. Jangan risau tentang rezeki. Percaya tentang rezeki. Percaya tentang rezeki ini. Yang kita mahukan, kita minta berkat. Ya Allah, boleh tak kau bagi aku rezeki yang berkat, rezeki yang halal. Belajar, tuan-tuan, percayakan Allah. Belajar yang Allah takkan susahkan kita. Belajar, percaya yang Allah takkan zalimi orang mukmin. Belajar percaya, belajar yakin yang Allah akan sentiasa berada bersama dengan orang mukmin yang sebenar-benarnya. Percaya, tuan-tuan, minta rezeki berkat, ya. Saya selalu cakap dengan anak-anak saya, nak buat kerja agama ni, bukan senang, tuan-tuan.
Saya ke sana kemari. Bulan ni insya-Allah minggu lepas balik Terengganu, saya akan ke Kuching, Sarawak. Saya tak minta apa-apa bayaran, tuan-tuan. Saya tak minta satu sen. Alhamdulillah, saya tak pernah mengungut, tuan-tuan. Tak pernah mengungut. Syukur dengan Allah kerana Allah bagi perasaan ni. Sebab apa? Sebab saya percaya. Percaya apa? Allah tak akan tinggalkan saya. Dalam Al-Quran Allah sebut, kalau engkau nak cari keuntungan dunia, nescaya engkau tidak akan memperolehi satu bahagian besok pun di dalam syurga Allah. Ada kekuatan saya apa? Ya Allah, kalau aku tak boleh masuk syurga pun, boleh tak aku duduk dekat tepi syurga? Aku dapat melihat orang syurga bersukaria, minum, makan, dengan sesama mereka. Melihat itu juga satu kenikmatan. Cuma yang kita tidak mahu, kita dilemparkan ke dalam neraka Allah. Yang tu kita tak kuat. Hingga kuat engkau dalam rahim itu. Dalam rahim pun Allah dah bagi rezeki, dah makan, dah minum. Hebat kan Allah? Kemudian Allah Ta'ala keluarkan engkau kepada buminya. Dan senya mengetahui ia bahawasanya engkau tiada kuasa memakan sesuatu yang keras, kerana tiada ia bagi engkau giginya. Lahir-lahir tak ada gigi. Nak makan tak boleh. Kan? Baik kan Allah? Lalu, apa yang terjadi tuan-tuan? Maka Allah Ta'ala keluarkan air susu ibu engkau. Minum air aja. Sampai jadi besar macam ni, tuan-tuan. Kita kan dulu minum susu mak, susu ibu kan. Kita semua pernah minum susu ibu. Ibu kita tak pernah menolak. Itu tuan-tuan, kalau cerita pasal mak ni, saya emosi sikit. Pasal mak, pasal abah, pasal ayah, saya sedikit tersentuh. Kenapa? Kerana saya rasa saya belum cukup khidmat dengan mereka. Itu perasaan saya. Alangkah ruginya kita tak dapat berbuat baik sepenuhnya pada mak dan pada ayah kita. Kerana apa tuan-tuan? Kerana mak kita ni terlalu baik dengan kita. Bila kita lapar, dia akan dukung kita dan berikan susunya kepada kita. Sampai kita lena. Selepas kita lena, dia melihat kita dalam keadaan yang tersenyum. Puas hatinya, tuan-tuan. Tapi kita masih lagi tidak dapat membalas kebaikan ibu, kebaikan mak, kebaikan ayah yang pernah berbuat baik pada kita. Tuan-tuan, ada satu hari, ada satu pemuda mesej saya. Dia kata, Ustaz, dia sendiri kata, Ustaz, saya izinkan Ustaz cerita kisah saya ini. Satu hari dia jumpa saya di satu R&R sewaktu saya nak balik daripada Keluar Terengganu. Jadi waktu saya makan, saya nampak handphone dia menghala ke saya. Oh, rumah saya kata, bang, ada orang candid gambar abang, tak apalah. Tak apa, saya kata. Selepas balik, dia mesej saya, Ustaz, dia mesej dekat Facebook saya, dekat page saya, Ustaz, saya nak jumpa Ustaz, nak cakap hal ni. Tapi saya malu, dia kata. Saya ni jahat, Ustaz.
Jahat sangat. Terlalu jahat, Ustaz. Dia nak menghala ke pantai timur. Dia bawa bas, tuan-tuan. Saya ni jahat, Ustaz, dia kata. Tak dengar cakap abah, ayah, tak dengar cakap ibu, dia kata. Tapi saya nak berhenti, saya nak jadi orang baik. Dan saya tak mampu, Ustaz, untuk berhenti untuk berhenti dari kejahatan. Tuan-tuan, sebenarnya ramai lagi orang yang jatuh kepada kemaksiatan, jatuh kepada lembah kejahatan dan kemaksiatan. Mereka ingin keluar daripada lembah itu. Mereka berusaha merangkak, tuan-tuan, untuk keluar daripada lembah itu. Tapi mereka tak mampu. Kita tahu mereka nak keluar. Mereka tak mampu. Lepas tu saya kata, tolong doakan mereka, tuan-tuan. Jangan kita pentingkan diri kita sendiri. Tolong ya, tuan-tuan, daripada malam ni, tuan-tuan selitkan doa untuk orang yang ingin berbuat baik agar Allah pimpin mereka dan beri pertolongan kepada mereka. Tuan-tuan, mungkin datang persoalan, kenapa aku perlu buat? Tuan-tuan, itu yang Nabi buat. Nabi setiap malam angkat tangan. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Doanya semua untuk umat. Bukan doanya untuk dirinya sendiri. Doanya untuk semua orang lain. Untuk orang lain, semua untuk orang lain, semua untuk umatnya yang dia sayang. Tuan-tuan, kita belajar ikut Nabi. Apa yang saya dapat? Maka Nabi sebut di dalam hadis, doa saudaranya yang mukmin yang mendoakan saudaranya yang lain tanpa pengetahuannya, lalu Allah kembalikan doa itu kepadanya. Apa yang kita doakan untuk sahabat kita, maka Allah berikan kepada kita juga doa itu. Jangan risau, tuan-tuan. Allah ni maha baik. Baik sangat. Terlalu baik. Percaya, tuan-tuan, Allah ni maha baik tak? Percayalah. Baik sangat. Kita pernah jatuh dulu kan? Kita pernah jatuh dulu. Dan tiba-tiba Allah pimpin kita balik. Saya pun ada masa saya, tuan-tuan, jatuh. Tapi saya bersyukur. Sekian lama saya jatuh, tuan-tuan. Satu hari Allah tarik saya balik. Lepas itu saya suka menangis, tuan-tuan. Kenapa saya suka nangis? Sebab saya tak boleh ambil umur saya balik yang itu. Umur saya jatuh dulu, saya tak boleh dapat balik. Berapa tahun saya jatuh itu, saya tak dapat balik. Umur tu tak dapat balik dah. Saya kongsi pengalaman saya dalam hidup ni. Macam mana Allah tarik saya, tuan-tuan. Satu hari saya sedang tidur. Saya dengar bunyi azan pada pukul 3:30 pagi. Masa tu di Kuala Lumpur tak ada azan 2 kali, tuan-tuan. Saya dengar azan 3:30 pagi. Saya cakap, apa orang masjid ni? 3:30 pagi azan, tak pernah sabar. Saya tidur lagi, tuan-tuan. Saya sambung tidur. Pukul 4:30 pagi, saya dengar lagi azan tu. Saya dengar lagi. Ketika 2 kali saya dengar azan tu, saya ingat ayah saya. Saya ingat ayah saya, tuan-tuan. Saya ambil keputusan, saya pergi ke pejabat, saya ambil MC. Saya cakap saya nak jumpa abah saya. Saat pertama kali saya lihat abah saya dan abah saya tengok muka saya, tuan-tuan, saya masih ingat lagi. Apa perkataan abah saya pada saya? Dia kata, apa Zam?
Muka kau hitam, dia kata. Nangis saya, tuan-tuan. Dia cakap dengan saya macam tu. Tuan-tuan kenalkan abah saya kan? Almarhum Ustaz Ghazali Hasbullah. Mula sekali saya jumpa abah saya. Dia cakap dengan saya apa? Zaam, muka kau hitam. Luluh saya, tuan-tuan. Pada tahun 1993, saya Allah rezekikan untuk menziarahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat saya sampai, tuan-tuan, masuk waktu. Masa itulah saya dengar azan di Masjidun Nabawi. Ketika azan itu berkumandang, saya jatuh terjelepuk. Azan yang saya dengar pada tahun 1985 itu adalah azan daripada Masjid Nabawi. Azan yang dilaungkan daripada masjid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jatuh saya, tuan-tuan. Masa tu Masjid Nabawi tak ada lagi payung-payung ni. Tahun 90 lebih. Jatuh saya dekat pasir. Saya kata, ya Allah, terima kasih. Terima kasih dan terima kasih. Sebab itu, tuan-tuan, jika kita tidak melihat diri kita, siapa kita sebenarnya pada sisi Allah, maka kita akan terlalu sombong dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Percayalah, setinggi mana pun kita terbang, satu masa kita akan mendarat di dahan yang paling rendah. Inilah fitrahnya. Jadi kita belajar ni untuk apa? Sebenarnya kita belajar ini untuk takutkan Allah. Bukan nak jadi alim. Bukan nak simpan ilmu. Tak, tuan-tuan. Kita nak takutkan dia. Makin kita tadah kitab, makin hati kita mula bergetar. Makin kita dapat tengok kitab, hati kita mula kuat dengan Allah. Yang ni, tuan-tuan. Terus lagi makin kuat, kita mula makin sayang dia. Tuan-tuan, macam ni. Kenapa kita sayang duit? Sebab kita kenal duit. Sebab itu kita sayang duit. Cuba tuan-tuan bagi duit kat budak umur 2 tahun. Dia tak sayang. Dia tak tahu, dia buang duit. Kita bagi duit dekat budak yang umur 2 tahun, kemudian dia buang-buang duit tu RM50. Kita kata, jangan saya buang-buang. Tu duit tu. Nampak tak? Bagi kat ibu, bagi kat ibu. Dia tak kenal duit. Kita bagi dia duit, dia tak tahu erti duit dan dia tak sayang pun duit. Kenapa kita sayang duit? Kita sayang harta, kita sayang dunia. Sebab kita mula kenal dunia. Boleh tak, tuan-tuan? Malam ni saya ajak semua orang. Kita tukar pengenalan kita. Kita belajar kenal Allah. Kita belajar kenal dia. Sebab kita bukan tak kenal dia, kenal. Tapi kita telah buta dengan kita telah mula mengenali dunia ni. Betul orang kata kalau tak kenal maka tak cinta. Sebab kita terlalu kenal, sebab itu kita terlalu cintakan dunia ni. Saya ajak diri saya ajak semua orang malam ni. Kita belajar kenal Allah. Kenapa kenal Allah? Apa untungnya? Bila kita kenal dia, kita mula sayang dia. Bila kita kenal dia, kita mula risau kalau kita jauh dengan dia. Bila kita mula kenal dia, kita mula rasa gelisah kalau kita hilang dia. Kita kenal dunia ni, hilang kita risau. Hilang kita susah hati dunia ni.
Tapi kita tidak pernah risau ketika Allah ini hilang, telah lama hilang di dalam lubuk hati kita. Kita semua belajar supaya kita kenal Allah, supaya kita sayang Dia. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Ta'ala taruhkan rahmat pada hatinya. Hati siapa? Hati ibu kita. Dia susukan kita dengan kasih sayang. Ibu kita sayang kita, peluk kita, nyanyikan lagu untuk kita kecil-kecil. Dia buaikan kita. Dia korbankan hidupnya untuk kita. Tuan-tuan, tak nak balas ke jasa ibu kita? Tak terasa ke nak balas jasa mak? Tak nak ke tuan-tuan? Tuan-tuan macam ni. Kalau tuan-tuan ada mak, gunakan peluang ni. Balik, jumpa mak dan cuba peluk mak. Balik, nanti jumpa mak, peluk mak. Cakap dengan mak. Mak, boleh tak abang nak peluk mak lama-lama? Mak kita tanya, kenapa ni? Dulu masa saya kecil-kecil, mak akan peluk saya lama-lama. Boleh tak? Kenapa saya suruh tuan-tuan buat macam tu? Ketika tuan-tuan mula peluk mak tuan-tuan, tuan-tuan cium mak tuan-tuan, mak tuan-tuan akan berkata dalam hatinya, Ya Allah, terima kasih kerana Engkau kurniakan aku anak seperti ini dan berkatkan hidup dia. Percayalah tuan-tuan, selepas tuan-tuan dapat peluk mak tuan-tuan erat-erat, tuan-tuan dapat cium wajah dia dengan penuh kasih sayang, masalah yang ada pada kita diselesaikan oleh Allah segera. Kesusahan yang ada pada kita diangkat oleh Allah segera. Apa yang berlaku dalam keluarga kita diselesaikan oleh Allah segera. Percayalah. Kalau ada mak, balik tuan-tuan. InsyaAllah, apa yang kita buat berkat. Kita mengaji berkat, kita hidup berkat, kita kerja berkat. Apa yang kita buat dalam hidup ni berkat. Maka pada hakikatnya Allah Ta'ala yang mengasihi rezeki itu. Rezeki ni semua dari Dia. Kita kerja, tapi yang bagi rezeki siapa? Allah. Kita berniaga, yang majukan perniagaan kita siapa? Allah. Jangan lupa perkataan La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, aku tak ada daya nak buat baik kalau Engkau tak tolong aku. Ya Allah, aku tak ada daya nak tinggal benda jahat kalau Engkau tak tolong aku. Tak payah susun doa susah-susah tuan-tuan. Dengan Allah ni tak payah susun doa susah-susah. Angkat tangan, cakap aja dengan Allah. Ya Allah, boleh tak kau tolong aku? Ya Allah, Ya Allah. Cakap macam tu je dengan Tuhan. Ya Allah, boleh tak kau sayang aku? Ya Allah, boleh tak kau redakan aku ni? Cakap dengan Allah macam tu je. Tak payah susah tuan-tuan. Ya Allah, boleh tak pimpin aku ni ke jalan Kau yang lurus? Itu je. Tak susah dengan Allah. Dengan orang nak kena karang surat. Kalau kita nak minta tolong dengan orang, kita kena susun ayat. Tahu tak? Tak kena kat dia, susahlah. Tapi dengan Allah senang aja. Ya? Mudah aja dengan Allah. Tuan-tuan, sikit lagi. Pertama sekali saya nak ucap terima kasih tuan-tuan.
Tadi Taqiyuddin cakap dengan saya, malam ni 10 ekor kambing. Tuan-tuan, orang hebat. Hebat, tuan-tuan. Ketika datang seruan untuk berbuat baik. Dalam Quran ada kan? Fastabiqul khairat. Berlumba-lumbalah buat baik. Tuan-tuan, ketika sahabat dengar akan ayat tu, semua sahabat berlumba-lumba buat baik. Itu saya kata, tuan-tuan, orang hebat. Sebenarnya duit yang kita keluarkan untuk membeli seekor kambing, pada sisi Allah nilainya lebih besar daripada seekor kambing. Kita keluarkan harta kita untuk membeli seekor kambing malam ini adalah maharnya untuk kita mendapat redha Allah. Kita belajar untuk dapat redha Allah. Kenapa, tuan-tuan? Saya cakap macam ni. Saya pun dah tua, tuan-tuan pun dah tua. Ya. Saya pun sebenarnya tak apa nak, tak tahu hari ni saya tak apa nak sihat sikit, tuan-tuan. Ya, sebab saya hari ni macam dia macam orang Parkinson pula hari ni. Ya, tuan-tuan. Tak apalah. Kita kena akui lah, kita nak masuk liang lahat. Kita kena mengakulah. Liang lahat tu dah dekat. Lalu kalau duduk-duduk, kena mengaku, tuan-tuan. Tapi sebelum kita masuk ni, kita cari redha dia. Betul saya kata, tuan-tuan, orang hebat. Tak banyak pun kita keluarkan harta kita untuk kita menagih keredaan Allah. Tak banyak. Bulan depan pula, insya-Allah, seekor lembu pula. Siapa yang nak menagih keredaan Allah? Mana tahu, tuan-tuan, tak. Kita tak tahu. Hidayah ini milik Allah. Ya Allah, dulu aku gunakan harta aku buang untuk jalan kelalaian. Apa salahnya, ya Arhamar Rahimin? Aku keluarkan sikit untuk aku tebus balik harta-harta aku yang dulu aku telah belanjakan pada perkara yang tak baik. Tuan-tuan, saya pernah jumpa seorang pemuda yang habiskan umurnya dengan meminum arak, tuan-tuan. Dia jumpa saya, Ustaz, Allah nak ampun tak dosa saya? Tuan-tuan, kalau Nabi kata setitik 40 hari amalan tak diterima, cuba tuan-tuan bayangkan satu botol. Cuba tuan-tuan bayangkan 2 tahun. Cuba tuan-tuan bayangkan. Saya peluk dia, tuan-tuan. Saya kata, Allah Ta'ala sayang kita. Dan rahmat Allah ni luas. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Baik. Allahu ahad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maka hakikatnya Allah Ta'ala yang mengasih rezeki itu, kemudian wallahu alam. Saya berhenti setakat ni je. Cukup dah. Sebab daging kambing banyak ni. Kalau lambat nanti takut siapa nak makan. Dia kalau tengah malam sikit, nafsu makan tu dah, dia jatuh. Ya. InsyaAllah setakat ni je. Terima kasih, tuan-tuan. Terima kasih semua orang. Doa saya, mudah-mudahan Allah terima apa kita buat dan Allah pandang apa kita buat. Dengan apa yang kita lakukan, Allah bagi tempat kita dalam syurga. Ya, tuan-tuan, kita bukan nak apa, kita nak syurga. Kenapa saya datang surau, tuan-tuan? Saya bukan nak mengajar, saya nak syurga. Saya datang surau tuan-tuan ni bukan saya nak mengajar, sebab jadual tuan-tuan semua orang alim-alim. Saya seorang je yang bodoh. Jadi saya datang sini, saya nak syurga. Saya nak jumpa
orang yang sebaya dengan arwah abah saya. Saya nak tengok orang yang sebaya dengan arwah abah saya, yang sama dengan umur abang saya. Saya dapat tengok yang sebaya dengan arwah adik saya. Jumpa tuan-tuan. Jadi saya seronok. Rupanya saya lupa, saya ada keluarga yang besar. Dan tuan-tuan adalah keluarga saya. Tuan-tuan adalah ayah saya. Yang perempuan adalah ibu saya yang sebaya dengan umur mak saya, arwah mak saya. Tuan-tuan adalah abang dan adik-beradik saya. Saya lupa. Kerana Islam ini, kita mempunyai keluarga yang besar. Selagi kita tidak terkeluar daripada kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita adalah satu keluarga yang besar. Percayalah, maka keluarga inilah yang akan dihimpun oleh Allah di dalam jannahnya. Keluarga inilah yang akan bersama-sama dengan kekasihnya, yaitu Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhir kalam, tolong doakan pembinaan Darul Atik Dakwah Center yang nak hampir siap surau dia, dan alhamdulillah sekarang kita tengah buat asrama. Jadi tolong doa ya, mudah-mudahan doa tuan-tuan sekurang-kurangnya Allah gerakkan hati ramai keluarga kita, adik-beradik kita yang se-Islam, seakidah dengan kita, untuk mereka bantu agama Allah. Itu aja permintaan saya. Berkat doa tuan-tuan, kita tak tahu siapa yang Allah pilih, kita tak tahu siapa yang Allah jentik hati-hati mereka. Ya, terima kasih juga pada semua orang dan seluruh jamaah Padang Midin yang saya dimaklumkan banyak membantu Darul Atik Dakwah Center dalam banyak hal pembinaan, pembayaran duit api. Terima kasih ya tuan-tuan. Terima kasih. Saya tak ampu balas dalam dunia ni. Ya, terima kasih. Saya tak ampu balas jasa baik tuan-tuan pada saya dan Darul Atik Dakwah Center. Mudah-mudahan Allah membalasnya dengan Allah kurniakan kepada tuan-tuan jannah Allah. Wa akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, tolonglah kami ya Allah agar kami kuat untuk buat baik. Ya Allah, tolonglah kami ya Allah agar kami kuat untuk keluar daripada perkara kejahatan dan kemaksiatan. Ya Allah, boleh tak Engkau tolong kami agar kami dapat mencintai Engkau pada seluruh hidup kami. Ya Allah, boleh tak Engkau tolong kami agar kami dapat menyayangi Engkau dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam seluruh hidup kami ini ya Allah. Ya Allah, kami buat baik tak banyak. Kami buat baik terlalu sikit. Tapi boleh tak ya Allah, Kau berikan kami dan Kau anugerahkan kami syurga-Mu pada kami dengan kebaikan yang kami buat yang sedikit ini ya Allah. Ya Allah, boleh tak Kau redakan atas kami? Ya Allah, boleh tak Kau tolonglah cintai dan sayangi kami? Ya Allah, boleh tak jangan Engkau berpaling daripada kami ya Arhamar Rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana
وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين.